Menarik 10. Ken Tanaka, seorang wanita Jepun tertua di dunia, menyambut hari lahirnya yang ke-118 tahun hari ini. Tanaka dilahirkan pada 2 Januari 1903, menyambut hari lahirnya di sebuah rumah penjagaan di Fukuoka di selatan negara itu. Semasa menyambut hari lahirnya, Tanaka menyuarakan hasratnya agar kekal sehat sehingga usia 120 tahun. Seorang lelaki di Tijuana, Meksiko sanggup membina terowong bawah tanah bagi menemui kekasih gelapnya secara rahsia. Antonio yang mahir dalam bidang pertukangan batu telah membuat terowong khas merentasi beberapa jalan dari rumahnya ke rumah kekasihnya yang bernama Pamela. Namun perbuatan itu terbongkar apabila suami wanita itu yang bernama George merangkak di terowong rahsia itu yang membawanya ke rumah Antonio lalu menyebabkan pertengkaran. Video yang tular menunjukkan seorang kanak-kanak bermain basikal sendirian di jalan raya kira-kira jam 3 pagi cetus kekecohan di laman sosial. Rakaman video berdurasi 26 saat itu memaparkan kanak-kanak lelaki sedang bermain basikal di suatu persimpangan jalan tanpa ditemani penjaga. Selain mengecam keluarga kanak-kanak terbabit kerana membiarkannya bermain berseorangan, ada yang beranggapan bahawa kanak-kanak itu merupakan hantu. Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah Penampang, Deputi Superintenden Muhammad Haris Ibrahim, ketika dihubungi mengesahkan insiden itu berlaku di simpang sebuah kampung di Putatan, dan pada masa yang sama ibu kanak-kanak terbabit turut tampil ke balai polis untuk membuat laporan mengenai ketiadaan anaknya di rumah sebelum mendakwa anaknya itu mengidap penyakit autisma. Vaksin COVID-19 fasa pertama akan mula disuntik kepada kira-kira 1 juta rakyat Malaysia bermula Februari depan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata, proses menyuntik vaksin bagi fasa pertama untuk petugas barisan hadapan. Katanya ini diikuti golongan rentan iaitu individu yang mudah mendapat penyakit serta pesakit kronik seperti buah pinggang, sakit jantung, paru-paru dan diabetes. Manakala pengagihan fasa seterusnya pula adalah pada April dan Mei, melibatkan sebanyak 6.2 juta vaksin. Bank Simpanan Nasional BSN yang memberikan ganjaran bernilai 23 juta ringgit kepada pemenang cabutan sijil simpanan premium SSP pada 2020 akan menawarkan 19,426 hadiah bernilai 31,044 juta ringgit pada tahun ini untuk terus menggalakkan orang ramai menabung. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 11,789 jumlah hadiah bernilai 8,44 juta ringgit berbanding tahun lepas, kata Pegawai Operasi Kamel Abdul Halim. Katanya sehingga November 2020, BSN SSP terus mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada orang ramai dengan jumlah penyimpan di seluruh Malaysia kini seramai 4.07 juta orang dengan nilai simpanan berjumlah 3.87 bilion ringgit. Jagoh lempar cekera kebangsaan Muhammad Irfan Samsudin menjadi atlet kedua negara disahkan positif COVID-19. Pemegang rekod kebangsaan yang kini menjalani latihan di Leipzig, Jerman itu memaklumkan beliau menjalani ujian calitan pada Selasa dan disahkan positif selepas mendapat keputusan ujian pada Rabu. Susulan keputusan ujian berkenaan, beliau mengambil keputusan menjalani kuarantin kendiri di rumah namun tidak menyatakan tempoh kuarantin berkenaan. Sebelum ini, atlet baling tukul besi negara Jackie Wong Siu Cher disahkan positif COVID-19 pada Mac 2020 dan kini pulih sepenuhnya selepas menjalani rawatan di Hospital Sibu Sarawak. Persatuan Pemotoran Malaysia MAM telah membariskan beberapa aktiviti pemotoran tahun ini selepas mengalami impak besar akibat pandemik COVID-19 musim lepas. Presidennya Tan Sri Mokzani Tun Mahathir berkata, antara acara yang tersenarai bulan ini termasuklah pusingan akhir Kejohanan Superbike Malaysia 2020, MSBK, Kejohanan Perlumbaan dan Pembangunan Kart dan juga pusingan pertama Kejohanan Gazoo Toyota. Selain 3 acara ini, MAM juga bercadang untuk menganjurkan MAM Speed Week dan Kejohanan Mini GP6 pada Mac yang akan menjadi platform terbaik bagi mencungkil pelumba motosikal muda.
China melancarkan secara resmi logo untuk setiap acara Sukan Olimpik dan Paralimpik musim sejuk 2022. Pelancaran dibuat pada Karnival Ais Salji, sambut Tahun Baru dan Sukan Olimpik musim sejuk 2021 yang disempurnakan oleh Wakil Sektor Sukan dan Kesenian. Terdapat 30 logo diumumkan dalam majlis itu, termasuk 24 logo Sukan Olimpik musim sejuk dan 6 logo Sukan Paralimpik. Reka bentuk kesemua logo diilhamkan daripada perkataan bahasa Cina yang menggabungkan unsur yang terdapat dalam acara Sukan musim sejuk dengan kebudayaan tradisional China. Konsep dan wawasan Sukan Olimpik dan Paralimpik musim sejuk kali ini mengetengahkan semangat mencabar diri demi kecemerlangan. Desas-desus mengenai kehadiran pemain import kelahiran Melbourne, Australia, Christopher Hurt dalam pasukan Terengganu FC akhirnya terjawab apabila pemain itu sah menyertai skuad tersebut musim ini. TFC dalam kenyataan memaklumkan Hurt yang berusia 31 tahun telah menandatangani kontrak selama setahun dengan skuad penyu bagi memperkuat benteng pertahanan sebagai persediaan mengharungi saingan Liga Malaysia dan cabaran lebih besar iaitu Piala Konfederasi Bola Sepak Asia. Seramai 275 mangsa banjir ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara PPS sejak semalam selepas kawasan mereka dinaiki air akibat hujan lebat. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Alam Sekitar, Arvid Ianatan berkata hujan lebat serta pertempungan air laut pasang telah menyebabkan berlakunya banjir. Seramai 90 mangsa banjir ditempatkan di pusat pemindahan sementara Sekolah Kebangsaan Batu 10 Skudai, manakala 185 mangsa ditempatkan di PPS Dewan Mufakat Kampung Cahaya Baru Masai. Menarik 10.